pahit untuk ditelan. Peningkatan kos sara hidup adalah realiti yang harus diharungi oleh setiap penduduk negara, termasuk Malaysia. Saya akui memang semua harga barang naik, harga pengasuh, harga iuran taska semuanya naik. To my co-partner, Abang Hairul, such a wonderful brother. To my coolest team, Act 2 Pictures, amazing team ever. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus memberi keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama kami di Wanita Hari Ini untuk siaran 15 Disember 2021. Hari ini hari Rabu. Bertemankan saya Uyana Arsyad dan juga Fiza Sabjahan yang berwarna ungu hari ini. Saya warna ungu, awak warna biru. Dan kita harapkan seceria warna pakaian kita, anda juga sedang mengharungi kehidupan anda dengan cukup ceria hari ini. Dan cakap tentang ceria tu, Yana, sebenarnya kan semalam, saya kira bukan kita sahaja, ramai juga mungkin dalam kalangan anda penonton yang telah pun terbaca kisah ini, tahu Yana? Tentang kisah ini yang sempat kami petik daripada sinalviralblog.com, yang mana tentang pasangan suami isteri, Tok dan Nenek ni, Tok dan Tok Ki ini, yang diraikan semula sempena ulang tahun ke-73 mereka. Alah, comel lah sebenarnya Fiza. Dan kalau kita tengok kan, Tok dan Tok Ki ni pun mencuri perhatian di TikTok apabila video bersandingan mereka di usia 73 tahun itu diraikan oleh cucu-cucu mereka dan juga mendapat perhatian ramai warganet yang memberikan kata-kata semangat dan juga ucapan tahniah sekali lagi kepada Tok dan Tok Ki. Visualnya tu. Ini pun, ini dia Tok dan Nenek yang terlihat bahagia. Naik pelamin lagi. Orang kata setia tu wujud Betul. Sampai 73 tahun usia perkahwinannya yang diraikan oleh anak-anak dan juga cucu-cucu mereka. Ada potong kek pakai songkek. Betul, songkek warna merun pula tu comel sangat-sangat dan rata-rata netizen yang memberikan komen seperti bestnya Atuk dan Nenek sambut anniversary. Kak Ria pula kata seronok dapat anak semuanya sporting. Jamin pula kata betapa bahagianya ibu bapa punya anak-anak yang hormat dan sayangkan mereka. Pak kata Fiza tadilah, setia tu wujud sebenarnya. Dan Tok dan Tok Ki ni antara contoh terbaik yang dapat kita lihat. Ya, dan saya kira inisiatif yang dilakukan oleh anak-anak dan cucu-cucu ini juga sama-samalah dapat kita jadikan inspirasi kan dalam kita meraikan insan-insan yang kita sayangi, dan kita juga insya-Allah boleh sama-sama ambil iktibar kan Yana daripada kisah kesetiaan dan juga keharmonian rumah tangga Tok dan Tok Ki ini. Sekali lagi Tok dan Tok Ki, selamat ulang tahun. Happy anniversary yang ke-73 tahun Tok dan Tok Ki. Semoga berkekalan sehingga ke syurga insya-Allah. Amin. Okey. Cakap tentang berkekalan hingga ke syurga. Dan kalau kita cakap tentang kasih sayang, satu lagi bingkisan nak kami kongsikan kepada anda tentang dalam perkongsian TikTok ni, salah satu intipatinya adalah tentang kisah ataupun yang situasi yang cukup comel sebenarnya apabila seorang adik ini yang melihat abangnya berkatan, kemudian adik perempuan ni turut sama menangis melihat abangnya menangis. Mungkin yalah tu orang kata comel adik-beradik, tapi saya dulu waktu tengok abang saya sunat tu, saya gelakkan aja. Yana gelakkan, tapi adik ini bila kita tengok comel dan mencuit hati kita. Betul, jom kita saksikan paparan ni. Aku sayang sampai mati segenap hati ini. Rasaku membahana getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati.
Aku terima nikah Nurul Kafidah binti Muhammad Zainal dengan mas kawin RM1,000 tunai. Sah. Allah, ini sementara, ku kan bersamamu hingga ke akhirnya. Jangan bimbang sayang, mimpi-mimpi yang terindah. Faid bersunat tak? Belum lagi. Belum. Nanti mesti yang lain nangis juga tengok Faid. Apa-apa pun itu berkenaan dengan adik yang nangis tengok abangnya bersunat. Dan di akhir-akhir hujung-hujung paparan itu pula adalah kisah persandingan yang saya kira cukup sinonim dengan zaman pandemik sekarang ni. Yang mana semua orang nak buat kecil-kecilan, nak buat sederhana sahaja. Dan tadi salah seorang pengantin tu kata temanya adalah simple. Dan saya kira ini juga telah membuka mata kita kan. Yang mana banyak dalam kehidupan kita ini, lanskap kehidupan kita dah pun berubah. Apatah lagi dalam tempoh masa 2 tahun pandemik ini yang sebenarnya ada juga kaitannya dengan topik kita hari ini, iaitu hidup bukan murah. Yana, kalau cakap tentang hidup bukan murah ni, pemahaman saya lah. Hidup ni memang bukan murah kerana ia sentiasa memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang kita perlukan pengorbanan perasaan, jiwa, raga, masa dan juga wang ringgit. Betul. Apatah lagi kalau di Malaysia, kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, kos sara hidup di Malaysia ni sebenarnya cukup tinggi. Harga barangan di Malaysia juga agak tinggi kalau nak dibandingkan dengan negara-negara luar. Jadi ini juga Fiza yang membuatkan kita terutamanya dalam kehidupan konteks sekarang ini, bagaimana sebenarnya kita nak memastikan belanja yang kita ada itu cukup untuk kita survive, dan bukan setakat cukup tetapi boleh untuk kita teruskan kelangsungan hidup kita. Kita nak berehat dahulu seketika. Hantarkan komen-komen anda, terutama sekali bagi ibu-ibu yang mungkin dalam keresahan apabila ada berita-berita mengatakan bahawa kos pengasuh anak-anak juga dikatakan semakin meningkat pada tahun hadapan. Jadi apa kata anda hantarkan komen dan perkongsian anda di laman sesawang kami, dan kami akan bacakan sebentar lagi. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang saya dan Fiza katakan tadi, kita dah tease sedikit topik untuk anda semua penonton hari ini tentang hidup bukan murah, dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad yang merupakan pensyarah UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Bu Yana. Doktor apa khabar, sihat? Bu Yana? Alhamdulillah, sihat dan handsome. Betul-betul. Saya rasa penonton pun yakin dengan jawapan doktor tu. Doktor, tapi sebelum kita nak berborak lebih lanjut lagi dengan doktor, apa kata sama-sama doktor, kita dengar dan perhatikan laporan yang sempat disediakan oleh Wan Ain Afifah. Silakan. Pahit untuk ditelan, peningkatan kos sara hidup adalah realiti yang harus diharungi oleh setiap penduduk negara, termasuk Malaysia. Peningkatan ini dikatakan telah memberi kesan dan memberi kegusaran kepada orang awam yang kian terbeban dari segi kewangan susulan penularan wabak COVID-19. Sejak kebelakangan ini dapat kita lihat ramai dalam kalangan penduduk di Malaysia, terutama pasangan muda, telah membuat lebih dari satu pekerjaan dalam usaha menambah pendapatan isi rumah masing-masing. Bukan itu sahaja, rakyat kini dikatakan berada dalam keadaan dilema kerana kos perbelanjaan dan pendidikan awal kanak-kanak yang ditawarkan semakin tinggi. Situasi ini secara tak langsung telah mendorong tindakan pasangan ibu bapa yang sanggup mengikat perut, serta ada yang terpaksa membuat keputusan berhenti kerja demi menjaga anak sendiri. Selain itu, tidak dinafikan kos perbelanjaan perkahwinan juga semakin meningkat selari dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Namun, dengan situasi pandemik COVID-19, ramai dalam kalangan pasangan muda yang telah mengambil kesempatan bagi melakukan majlis dengan skala kecil-kecilan berbanding dahulu bagi menjimatkan kos. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran orang ramai tentang pentingnya tabungan bagi jangka masa panjang, dan bagaimana pula cara untuk menghadapi kos kenaikan sara hidup ini?
Hidup bukan murah, ini pasti ada kaitannya dengan kos sara hidup dan sebagainya. Dan kalau kita cakap dari awal tadi kan, sebenarnya landscape kehidupan kita dalam tempoh 2 tahun pandemik ini telah pun banyak berubah, dan inilah yang nak kita tanyakan kepada doktor. Doktor, kalau kita cakap tentang hidup bukan murah ini doktor, apa sebenarnya yang boleh kita kongsikan serba sedikit kepada penonton-penonton kita dalam terus untuk mendepani dan juga melayari hari-hari yang mendatang ini, doktor, kalau boleh dikongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini. Sebenarnya topik tentang hidup bukan murah ni sebenarnya kita kena pegang prinsip ni lamalah sebenarnya ya. Walaupun ada beberapa pandangan ya, kalau kita baca dalam tulisan saya pun saya selalu pesan ya, hidup ni dia ada nilai dia. Nilai kepada satu jumlah yang mungkin ada orang dia dianggap nilai dalam bentuk mata wang, ada orang dianggap dalam bentuk nilai kesihatan ya. Sama ada nilai itu dan semua. Ada pun orang dinilaikan dalam bentuk kasih sayang dan sebagainya. Kita tak nafikan, memang sekarang ni kalau kita tengok semua perkara, semua benda, semua naik harga. Kita tak nafikan benda itu. Dan saya sendiri agak mengejutkan ya, yuran persekolahan naik, tadika naik dan jumlah ni bukan sikit, agak luar biasa jumlah ini. Dan bukan itu saja, kalau kita perasan ya, bukan yuran saja, bilik penginapan hotel kalau kita perasan ya, saya nampak seperti ada usaha untuk hodor balik ni ya, pengusaha-pengusaha nak hodor balik ni 2 tahun lepas punya pandemik ni. Jadi sekarang ni semua benda naik ya, kita tengok harga minyak dan sebagainya naik. Nah, maka menjelang tahun baru ni ada beberapa benda juga yang kita perlu nilai kembali dari segi perbelanjaan kita dan sebagainya. Of course lah, ada orang dia kata sebenarnya hidup ni tak mahal. Yang mahal itu adalah gaya hidup kita. Ada juga orang bercerita tentang itu. Sebab kalau kita tengok hidup ni sentiasa ada pilihan ya. Setengah orang kata gaji dia 2,000 cukup. Ada orang baru ni dia cerita gaji dia 10,000 pun tak cukup. Betul. Kan? Sebab kita akhirnya kita kena tanya diri kita, apakah kita cuba habiskan apa yang kita ada, pendapatan yang kita ada, ataupun sebenarnya kita merancang pendapatan yang kita ada untuk kita hidup ya. Tetapi sebenarnya perbelanjaan yang besar dalam kehidupan kita adalah gaya hidup ya. Berbanding dengan belanja hidup. Kita tak nafikan kalau ikutkan sehingga semalam kita tengok kadar inflasi memang agak membimbangkan juga ya, dengan kadar 4.4% itu sebenarnya dengan kadar pengangguran dan sebagainya. Bagi yang ada duit dan sebagainya, maka dia perlu berhikmah dan faham asas-asas pengurusan keuangan yang baik dan sihat untuk keluarga. Dan saya suka bila doktor katakan tadi yang mahal itu bukan hidup tetapi gaya hidup kita, pilihan yang kita lakukan dalam sehari-hari kita. Dan saya tertarik untuk baca satu komen dari rakan kita di Facebook yang berkata, dari Mona Rahim, dia cakap, zaman sekarang ni tak ada apa yang murah dah. Kita kena pandai berjimat cermat, beli barang-barang keperluan sahaja. Kehendak kena letak tepi. Doktor, kalau kita bercakap dari sudut perancangan kewangan dan sebagainya, isu berkaitan dengan kehendak dan keperluan ini memang tak lari. Memang kita akan sentiasa bincangkan. Adakah kehendak dan keperluan ini juga menjadi teras utama apabila kita bercakap tentang hidup bukan murah pada topik kita pada hari ini, Doktor? Okay, very good. Dalam satu buku saya pernah baca tentang kefahaman keperluan dan kehendak ni. Apa kata dia, Wena? Dia kata apa kan? Ada orang memiliki kekayaan berlimpah tapi dia tidak pernah berasa bahagia kerana menganggap yang dimiliki itu dia tidak pernah cukup. Jadi definisi cukup, definisi mampu, keperluan dan sebagainya ni sangat subjektif. Saya banyak kali menulis tentang ada satu garis yang sangat halus antara keperluan dan kehendak ni kadang-kadang pada orang dia perlu kereta yang besar, tu keperluan keluarga dia rasa kan. Tetapi ada ketika orang kata ini kehendak ni dan sebagainya. Jadi garis dia tu sangat halus untuk kita bezakan yang mana keperluan dan yang mana kehendak. Sebab itulah ada kata ada yang kaya, kekayaan tidak boleh, ada orang kata apa, dia kata ada orang kaya, kekayaan tidak boleh membeli kebahagiaan. Tapi saya pernah tulis kemiskinan juga tak boleh membeli apa-apa. Kita selalu dengar kan orang kata itu betul lah. Sakitnya tu di sini. Betul. Saya kadang-kadang kita letih berhujah dengan orang kan. Orang kata tak payahlah kaya kan. Dia kata kaya belum tentu bahagia. Tapi saya selalu tulis, saya kata kadang-kadang kemiskinan pun tak boleh membeli apa. Dia kata seseorang yang dapat membezakan keperluan dan keinginan adalah orang yang bijaksana. Ini Confucius kata. Dia kata yang boleh
boleh bezakan antara keperluan dan kehendak. Sebab tu saya rasa susah sebenarnya untuk kita samakan, kita bincang, kita bersetuju dengan orang. Dia kata apa? Orang bijaksana adalah orang yang dapat membezakan sesuatu yang penting dan yang tidak penting di dalam hidupnya. Saya ambil sedikit antara benda yang saya pernah kongsikan lah di sosial media. Saya kata apa? Hidup ini sebenarnya murah. Yang menjadikan hidup kita ini mahal bila kita mula salah pilih antara keinginan dan kehendak. Kita ada kenderaan lokal yang lebih murah berbanding dengan kenderaan import kerana barulah orang nampak siapa kita. Kita ada rumah mampu milik, tetapi kita pilih rumah yang ada kolam mandi supaya kita senang buat video TikTok melompat ke sana sini. Kita sentiasa ada makanan yang sihat dan baik, tapi kita masih cuba makanan viral yang mahal untuk cantikkan Insta story kita. Kita ada tempat percutian yang lokal yang menjadi dambaan masyarakat dunia. Tetapi kita sibuk ke Maldives sebab kita nak cantik bersuah foto katanya. Dan akhir sekali saya pernah tulis, kita ada banyak barang lokal yang baik berkualiti. Tapi kita nak barang import sebab kita nak buat unboxing barang beli luar negeri barulah ada seri. Kita selalu macam tu kan. Tapi doktor, kadang-kadang kalau ada setengah orang tu mereka mungkin mampu dan tidak membebankan diri mereka, tak salah kan doktor? Tak salah. Sebab itu saya kata tadi, benda ni sangat subjektif. Kita tak boleh juga label kata Ulaina tak boleh beli Ferrari ni sebab macam Fiza tak boleh pakai Porsche ni sebab dia mampu. Jadi definisi mampu kepada setiap orang ni berbeza-beza. Betul. Tadi kan waktu doktor cakap tu semua kan, saya macam ouch. Sakitnya tu di sini. Doktor, kita nak dengar pendapat orang ramai, tapi sebelum kita nak pergi ke pendapat orang ramai, saya nak tanya satu soalan ni kepada doktor. Bila kita cakap tentang keperluan dan kehendak, kalau kita baca di media sosial beberapa minggu yang lalu tentang peningkatan kos pengasuh, tadika dan sebagainya kan doktor, itu bukan kehendak tapi itu satu keperluan. Tetapi keperluan ini ada kalanya tak mampu dilunaskan oleh individu ataupun keluarga disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu. Kerana mungkin dari segi bajet keluarga, suami isteri, ada yang telah diberhentikan kerja, ada yang gajinya masih lagi di takuk yang lama. Tapi kos pengasuh kalau mereka nak pergi kerja, mereka perlu ni keperluan untuk menghantar anak-anak. Bagaimana kita nak membantu mereka ini untuk memastikan mereka boleh terus bekerja dan anak-anak juga terjamin dari segi asuhannya, doktor? Okey, betul. Ada dua benda lah yang perlu kita minta kerjasama dalam konteks dalam keadaan sekarang. Nombor satu di pihak diri kita, di pihak diri kita ni. Sebab itu saya selalu pesan, saya tak berapa percaya kepada teori kena berjimat dalam keadaan ekonomi ini. Sebab apa? Teori bertahan ni, berjimat ni bertahan lah. Macam kita main bola, kita bertahan lah, orang serang kita bertahan dan sebagainya. Akhirnya duit kita akan ditelan oleh inflasi dan kita tidak akan mampu bertahan. Biasanya orang yang bertahan ni akan tewas dan kalah. Yang kedua adalah teori menyerang. Menyerang ni makna dia cari pendapatan. So di pihak kita, bila semua peningkatan ni berlaku, kita ada dua pilihan saja, sama ada kita berjimat ataupun kita terus menyerang. So dalam konteks ini makna dia apa yang kita boleh buat dalam konteks anak lah, makna dia anak yang kita ada dan sebagainya, macam mana kita nak tambah pendapatan untuk tampung kos anak ni. Itu yang pertama. Yang kedua ialah majikan. Saya selalu pesan begini, saya rasa majikan kena ambil juga tanggungjawab dan peranan untuk sebab dia akhirnya dia bagi kesan kepada kualiti kerja kaki tangan. Bayangkan staf kena balik awal untuk pick up anak dan anak jauh tempat dan sebagainya dan dia akan bagi kesan lah kepada ni. Saya percaya dia yakin kalau majikan yang bagus dan baik dan sebagainya, dia ada tempat lah yang bantu untuk dia. Sebab saya tengok kenaikan kos ini agak tinggi dan luar biasa. Dan lagi sekali yang ini sebelum bagi orang-orang bujang tolong ingat pesan ni baik-baik. Ingat betul. Nombor satu, sekarang zamannya ialah zaman yang kita kena start rancang anak ada berapa. So teori dulu yang orang kata anak ramai rezeki akan murah, betul. Tetapi di zaman ini kita juga kena merancang berapa ramai anak yang kita kena ada. Cukup mungkin 2 orang cukup. Kita nak bagi kualiti pendidikan kepada dia dan sebagainya. Nah, orang bujang mula mempertimbangkan. Maknanya dia kalau setiap kali dating tu tak payahlah cerita tanya you suka I, berapa banyak you suka I. Kita dah start boleh tanya berapa banyak simpanan yang kena ada. Investment apa yang you dah buat. Yes, investment apa yang nak buat, rumah nak beli di mana. Kereta cukup satu. So mula bincang benda-benda macam tu lah supaya
Betul. Dan apa yang Fiza katakan tadi tentang asuhan tu, teringat pula saya satu kisah viral yang mana penghantar makanan ini terpaksa membawa anaknya ketika dia membuat kerja penghantaran makanan tu sebab isterinya juga bekerja, tak mampu nak hantar ke pengasuh. Jadi ini sebenarnya antara cabaran kehidupan yang mungkin dihadapi bukan sahaja oleh individu tersebut, tetapi ramai lagi yang kita sendiri tak tahu. Okey, doktor, kita banyak lagi yang nak tanya kepada doktor. Tapi kita nak teruskan bersama dengan doktor. Kalau kita cakap tadi tentang kos pengasuh dan sebagainya, dan hari ini kita mungkin boleh kongsikan juga doktor. Kalau kita lihat hari ini tentang perkahwinan, ini pun juga antara perkara yang sering kali dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Ada percanggahan pendapat. Kadang-kadang ibu bapa nak majlis perkahwinan yang gah dan juga meriah, anak pula nak yang kecil dan tapi ada juga anak-anak yang macam yang katakan tadi nak majlis yang besar dan sebagainya. Dalam tempoh pandemik 2 tahun ini banyak yang kita pelajari. Dulu kita ingatkan 6 bulan simpanan dah mencukupi, tetapi apabila kita melalui fasa pandemik ini, setahun simpanan pun ada kalanya tak mencukupi. Jadi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton bahawa tak salah kalau kita tak buat yang meriah, yang penting kita boleh lakukan perkara yang wajib dan dalam masa yang sama kita boleh juga berjimat cermat ataupun kita tidak menyusahkan kehidupan kita. Macam doktor katakan tadi. Simple dan sempurna. Okey, very good. Saya suka sebenarnya. Sebenarnya kalau kita perasan Fiza, kalau kita perasan dalam tempoh pandemik ini ada satu benda yang mengubah dan memberi satu idealisme baru kepada masyarakat. Masyarakatlah terutamanya sebab selama ni ramai orang dah pesan majlis sederhana cukup, tak payah buat ramai-ramai gitu. Tapi akhirnya dengan kekangan SOP dan sebagainya, akhirnya ada orang mula boleh terima. Nah, saya nak pesan beberapa perkara, saya nak kongsi sikit. Ratu Elizabeth, raja di British juga ketika membuat majlis perkahwinan, kita bukanlah sebab nak ambil dia tu, tapi kita nak contoh. Raja buat majlis, dia hanya jemput 200 orang sahaja untuk majlis dia. Kita baru jadi penghulu kampung, kita dah jemput 1,000 orang. 5,000 Baru jadi penghulu. Baru jadi raja dan ratu sehari. Yes. Lepas tu tak jadi raja dah. Sebab itulah saya pernah senaraikan. Saya selalu kata apa? Memanfaatkan. Ada hikmah dia. Daripada pandemik ni sebenarnya ada hikmah dia. Hikmah yang mana kita susah nak tolak budaya majlis kahwin besar, jemput sampai sebab tu saya pernah senaraikan, nak jemput siapa kenduri kahwin ni, kita nak kahwin dan kita hari ni ada sosial media yang sangat hebat, bagus, apa salahnya buat video, maka hari ini hati saya telah dilamar dan menjadi hak milik orang lain. Tulis status, tulis dan sebagainya, saya rasa semua orang tahu. Tujuan buat kenduri kahwin kan itu antara dia. Saya pesan ada 4 golongan je yang mudah kita jemput. Siapa? Jemput kawan office kita, jemput saudara mara yang dekat, jiran kita dan akhir sekali kawan surau kita. Kawan memancing tak payah jemput, kawan alumni sekolah dulu tak payah jemput, geng menganyam ketupat tak payah jemput. Dah tak ada rewan dah. So saya rasa 200 pun dah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua ialah saya nak pesan beberapa benda lah yang untuk kita faham. Kehidupan selepas kahwin lebih penting. Hidup lepas kahwin lebih penting. Saya ulang. Bayangkan kita majlis kahwin ni kita mula pukul 12, kita akan habis pukul 4. 4 jam je majlis kahwin. 4 jam guys, 4 jam. Berapa kita habis? Contoh, golongan marhain akan habis biasanya dalam 20,000 lah. 1 jam saya bahagikan 1 jam RM5,000 kita akan habiskan dalam masa 1 jam RM5,000. Sedangkan untuk himpun RM20,000 tu lelaki ni singgah waktu naik motor nak himpun 2 tahun himpun RM20,000 tu. Tapi habis dalam masa 4 jam, hujan duduk bawah jambatan dan sebagainya. Sebab itulah saya selalu pesan kehidupan selepas kahwin lebih penting. Belajar hidup sederhana. Baru ni minggu lepas saya bawa isteri saya pergi makan. Kebetulan kedai yang kita orang makan tu, dia kata tengah hari tadi kita orang ada buat majlis kahwin. Saya tanya, dia kata ada dalam 200 orang datang. So majlis kenduri kahwin dekat pandemik ni, which is bagus lah tempat makan tu. Dia kata ada 200 orang, dia orang buat raknikan dekat situ. Satu kepala RM8 sahaja. So saya rasa bagus, dia tak payah sediakan khemah. Betul, tak payah sediakan khemah, makanan dia bagus. Saya minta menu lah nak tanya, bukan nak kahwin, bukan nak tahu. Awas sebenarnya. Saya jangan risau. Isteri saya ada di belakang. Jadi saya cakap dia akan tapis dan sebagainya. Tapi maksud dia begitulah. Maksud dia hari ni ada je kedai-kedai yang buat kita jimat khemah, kita tak payah sediakan beribu-ribu benda persandingan dan sebagainya.
So benda-benda macam itulah kita Betul, perlu ada terutamanya- idealisme baru. Ya, terutamanya sekarang ni kalau nak buat majlis kecil, inilah saat dan waktunya orang tak boleh nak terasa pun sebenarnya. Tapi kan doktor, di hujung perbincangan kita ni juga, kalau doktor boleh kongsikan tahun hadapan, kita nak masuk ke tahun 2022 ni dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Dari sudut perbelanjaan, apa yang perlu rakyat Malaysia khususnya beri tumpuan, dan orang kata sediakan payung sebelum hujan dan takut nanti banjir pula. Secara ringkasnya doktor. Okey, alhamdulillah. Saya senaraikan 4 benda yang paling simple dan kita cuba buat sama-sama tahun depan ya. Sebab kita macam Fizal sebut tadi, saya suka mana dia orang start melihat bahawa kita kena ada dana kecemasan. Hari ni dah setahun dah. Which is dulu kita tak pernah terfikir pun pasal dana kecemasan. Nombor 1 kita kena buat apa? Belajar mulai tahun depan kita kurangkan hutang. Ya. Kita ada data-data yang menunjukkan punca hutang lah orang bunuh diri, punca hutang lah orang sengsara dalam keluarga dan sebagainya. Maka kalau sekarang ni kita kalkulate hutang kita dah 50% daripada gaji, turunkan. Tahun depan kita azam bagi 40% daripada gaji kita jadi hutang. Yang sihat 35% daripada gaji kita tu kita buat hutang. Yang pertama. Yang kedua, belajar tentang resolusi 2 perkara yang saya sebut tadi, resolusi jimat dan tambah pendapatan. Yang ketiga, buat apa? Belajar buat anggaran bulanan secara disiplin. Ada orang dia buat anggaran bulanan. Okey, bulan ni belanja beli ini sahaja, tetapi akhirnya dia tak ikut. Disiplin. Belajar dan akhir sekali yang keempat yang paling penting. Belajar cari apa pelaburan yang paling sesuai untuk kita. Apa pelaburan yang kena dengan jiwa kita, matlamat kewangan kita, usia kita. Usia ni penting. Usia kita sebab dia ada kena-mena dengan profil kita ni sesuai tak umur macam ni. Melabur ke dalam perkara-perkara begini. Itu sahaja yang Okey. Baiklah, itu saya kira satu rumusan yang cukup lengkap daripada doktor sendiri bagaimana 4 perkara ini yang harus kita titik beratkan sebelum kita memulakan tahun 2022. Kalau mungkin sebelum ni ada banyak sangat hutang, kalau boleh kita cuba kurangkan hutang kita. Umur kita juga makin meningkat, usia kita tak menunggu ya doktor. Dan kita perlu ada banyak sebenarnya nak boleh dikongsikan. Kami akan kongsikan slide tersebut di Instagram WHI kalau anda nak tengok apa antara resolusi 2022 yang dikongsikan oleh doktor, ataupun boleh follow Instagram doktor sendiri. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor di atas perkongsian hari ini. Semoga ada banyak manfaatnya kepada penonton-penonton wanita hari ini, doktor. Sekali lagi terima kasih Dr. Azizul Azli Ahmad, pensyarah UiTM Sri Iskandar Perak. Assalamualaikum doktor. Kirim salam kat isteri doktor. Waalaikumsalam. Jaga diri, doktor. Terima kasih Diana, terima kasih Fiza. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, kita dah dengarkan apa yang dikongsikan oleh doktor berkaitan tentang hidup bukan murah ini. Tapi doktor kata tadi, hidup tu murah. Sebenarnya kita lah. Daya hidup kita lah. Pilihan yang kita buat lah. Ya, pilihan yang kita buat. Betul. Tetapi kami nak kongsikan sesuatu kisah yang menarik sebelum kita nak berehat tentang kisah keakraban dan keharmonian keluarga Malaysia ni. Jom kita saksikan. Silakan. Kisah okey? Kalau dah jodoh, tidak ke mana. Itulah ungkapan yang sesuai digambarkan buat pasangan merpati dua sejoli ini. Biarpun berbeza agama, bangsa dan juga adat resam, bagi Siti Hajar Mat Hanif 35 tahun dan suaminya Iskandar Choi Yung Sang 31 tahun, perkahwinan campur tidak menjadi halangan buat mereka membina mahligai bersama. Berkenalan dalam tempoh yang singkat sebelum mendirikan rumah tangga, menurut pasangan suami isteri ini, hubungan cinta yang direstui oleh kedua belah keluarga menjadi paksi utama bagi mereka melangkah ke fasa seterusnya. Bukan sahaja keluarga, rakan-rakan saya, rakan-rakan dia juga dapat menerima kami walaupun berbeza agama bangsa tu, so far semua dapat terima dengan baik. Mungkin telah dilatih daripada sekolah, sebab waktu sekolah tu memang kami bercampur, bukan sahaja kalau orang Melayu hanya berkawan dengan orang Melayu, tidak. Jadi waktu tu kami dah memang boleh tengok berkawan dengan orang berbangsa lain, bangsa India, bangsa Cina, jadi kita tahu juga adat dan tradisi mereka. So untuk penerimaan keluarga dan rakan-rakan, alhamdulillah daripada mula sampai sekarang semuanya baik sahaja. Menceritakan keunikan perkahwinan campur dalam keluarga mereka, Hajar mengakui perkahwinan ini dapat membantu mengembangkan lagi keturunan masing-masing. Untuk memahami adat tradisi antara satu sama lain, sebenarnya tak susah pun, sebab mungkin kita dah tengok rakan-rakan saya sewaktu sekolah,
Jadi saya ada kawan yang berbangsa Cina, berbangsa India. Dari situ memang dah tengok dah bagaimana adat dan tradisi mereka. Untuk perayaan, mungkin bagi saya, sesuatu yang baru selepas berkahwin tu adalah sambutan tahun baru sewaktu reunion dinner. Sebab yang itu memang saya tak pernah experience lah. Setakat tahu sahaja ada sambutan tahun baru tahun baru Cina, tapi tak pernah merasakan sendiri. Untuk pihak suami pula mungkin apa yang baru untuk dia dari segi pakaian. Sebelum ni dia tak pernah pakai baju Melayu. Ikat samping. Tak pandai ikat samping, sampai sekarang pun tak pandai ikat samping lagi. Jadi itu adalah satu yang barulah untuk dia. Mengakui perkahwinan yang melibatkan perbezaan ketara ini mempunyai banyak cabarannya, pasangan ini berpendapat bahawa menghormati kepelbagaian budaya serta adat resam pasangan adalah kunci kebahagiaan rumah tangga mereka. Untuk perkahwinan campur, asalkan ada persetujuan dan restu keluarga kedua-dua belah pihak, apa salahnya untuk mengembangkan tradisi. Yang paling penting sebenarnya bila dah berkahwin campur ni adalah untuk kekalkan adat dan tradisi, asalkan tidak bertentangan dengan agama, dan juga bahasa. Bahasa tu kalau boleh kekalkan. Jadi kalau ada yang berkahwin antara India dan Cina, kekalkan bahasa ibunda masing-masing. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan untuk anda penonton-penonton Wanita Hari Ini, kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa bersama dengan Nestle Health ini, yang mana kita nak kongsikan yang mana sebuah laporan daripada Institut Kesihatan Malaysia melalui Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 mendapati 1 dalam 2 orang dewasa di Malaysia mengalami berat badan berlebihan ataupun obes. Takut tak? Dan 1 dalam 2 orang dewasa di Malaysia juga menghadapi obesiti abdomen, iaitu sebanyak 64.8% daripadanya adalah golongan wanita. Dan ini pula laporan daripada The World Population Review 2019 yang melaporkan bahawa Malaysia memiliki taburan obesiti dewasa tertinggi di Asia Tenggara, iaitu sebanyak 15.6%. Dan kalau kita lihat hari ini, kita dah pun mula keluar daripada pandemik, adalah amat penting untuk kita menikmati gaya hidup yang aktif dan juga sihat bagi menurunkan berat badan. Ini untuk mengelakkan daripada penyakit seperti diabetik, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Jadi, apakah halangan umum dalam mencapai gaya hidup seimbang yang sihat? Dan terdapat beberapa kombinasi faktor seperti berikut. Yang paling penting sekali iaitu diet pemakanan. Jadi kita diminta untuk mengubah tabiat pemakanan yang sememangnya amat mencabar. Bersenam, dan hasil-hasil ini akan kelihatan selepas beberapa tempoh, dan apa yang paling penting sekali adalah kekuatan mental. Dan untuk kita kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita bersama dengan 2 individu hebat ini yang dah pun bersama dengan kita di studio ketika ini. Kita nak kongsikan produk berkaitan Nutrient Optifast bersama dengan Chef Zam. Apa khabar, Chef? Alhamdulillah. Ni senyum tak senyum pun tak nampak kan? Nampak. Okay. Kalau senyum kat mata tu boleh nampak lah senyum. Cuba senyum. Mata senyum. Dan kita juga bersama dengan Nur Izzati Kamarudin selaku Eksekutif Nutrisi Klinikal Nestle Health Science Sdn Bhd. Apa khabar? Baik, Nasib Zah. Okey, saya kira bukan saja saya tapi penonton pun tak sabar nak tahu tentang produk kita hari ini, iaitu Nutrient Optifast ini. Tapi sebelum tu nak tanya jugalah dahulu kepada Izzati kan. Izzati nak tanyalah, kalau kita bercakap tentang kehidupan hari ini kan, cabaran dah kita kongsikan tadi. Jadi kita tumpukan pula kepada faedah-faedah gaya hidup sihat dan juga pengurangan berat badan itu. Ramai nak tahu. Terima kasih, Fiza. Okey, sebenarnya untuk mencapai gaya hidup yang sihat ni, dia adalah kunci utama dia adalah untuk menurunkan berat badan, kekal cergas, dan yang terakhir adalah mengambil pemakanan yang seimbang sebenarnya. So macam kalau kita boleh lihat daripada terdapat pelbagai faedah macam tadi, VT yang menunjukkan bahawa dari ilustrasi ini anda boleh lihat pelbagai faedah-faedah kesihatan dapat diperolehi dengan cara mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, salah satu daripadanya adalah pengurangan dari segi tekanan darah, tahap kolesterol, dan juga anda dapat mengelakkan dan juga mengurangkan
risiko diabetik tahap 2. Selain daripada itu juga, anda juga dapat meningkatkan sebenarnya kesuburan diri, iaitu macam fertility lah. Okey. Betul. Selain daripada itu juga macam not only medical effect lah. Selain daripada itu kehidupan sosial juga akan bertambah baik. Anda akan jadi lebih yakin dan juga untuk melakukan kehidupan seharian. Rasa cantik lah. Dia dah masuk dah kot. Dia dah masuk. Tapi Izati, kita nak tahu jugalah. Kalau kita cakap tentang gaya hidup yang sihat, selalu dikaitkan dengan senaman kan. Tapi kita tahu juga bahawa kalau untuk mengurangkan berat badan berlebihan ini, kita perlu berada dalam defisit kalori. Jadi boleh tak kalau kongsikan tentang apakah pemakanan kalori yang terbatas itu? Okey, sebenarnya pemakanan kalori terbatas adalah atau kita panggil kalori deficit diet adalah apabila seseorang itu mengawal pengambilan purata kalori sehari ke tahap yang lebih rendah daripada biasa. Ini dilakukan dengan cara mengawal pengambilan makanan sehari lebih rendah daripada kalori yang boleh dibakar oleh badan itu sendirilah. Namun begitu, cara untuk melakukan ini adalah dengan mengambil makanan yang sihat dan juga berkesan. Okey. Sebenarnya macam kalau kita tengok dekat sini, apa itu jenis diet harian, okey. So pemakanan kalori secara terbatas ni sebenarnya adalah di antara 1,200 hingga ke 1,500 untuk wanita dan 1,200 hingga ke 1,800 untuk lelaki. Okey. Jadinya sebenarnya untuk selain daripada itu juga macam kita ada Optifast di sini. Optifast adalah sebagai pengganti makanan yang terbukti berkesan untuk mengurangkan berat badan orang ramai lah. Okey, Chef, mungkin Chef boleh kongsikan bagaimana Optifast ini boleh membantu Chef mengurangkan berat badan? Sebenarnya kalau saya lah, kalau saya busy ke kerja apa-apa kan, dia jadi nak makan yang mengarut-ngarut. Dan biasanya kalau kita stres, kalau saya sendiri lah, kalau kita stres, kita nak makan apa yang kita capai tidak semestinya bagus untuk badan, tidak semestinya mengenyangkan, tetapi untuk release dia punya stres tu. Saya dapati dengan Optifast, ni ada 4 flavors. Dia ada coklat, kopi, strawberry dan juga vanilla. Dia boleh bukan saja mengenyangkan sebab biasanya kita letak satu sachet dalam 200 hingga 250 gram mililiter air, dicampur shake. Kita minum, dia bukan saja mengenyangkan tetapi dia membantu dengan sugar cravings. Okey, pesanan ringkas untuk penonton tentang Optifast ini. Saya ringkas. Ini ringkasnya. Mendebarkan. Yang terbaru, kalau anda ada masalah berat badan, cantik kan? Lepas tu, memang susah nak turunkan badan, apa yang saya sarankan, jumpalah dengan pakar. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Chef Zam dan juga tetamu kita Cik Izati di atas perkongsian hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. To my co-partner, Abang Hairul, such a wonderful brother. To my coolest team, Act 2 Pictures, amazing team ever. To pihak penganjur, Finas, thank you so much bagi sesi peluang. I can't believe it. And to all the supporters, Wira yang tengok film Wira sampai sekarang tahun 20, thank you so much. And last but not least, especially to my family, Mama, thank you for your doa hari-hari nasihatkan Fifi. Dan bagi Fifi semangat. Thank you so much, Mama. I love you. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang dijanjikan tadi, kita bersama dengan Fifi Azmi yang baru sahaja dinobatkan sebagai pelakon harapan wanita
pada Festival Filem Malaysia ke-31 beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah, syukur Tahniah, Yana. Fifi. Syukur. Alhamdulillah, rezeki. Ya, Alhamdulillah, Tak tahniah. sangka. Kita baru sahaja selesai sesi penggambaran drama Kau Cipta Kasih yang akan KCK. ditayangkan Januari nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Tetapi di sini Fifi mewakili filem Wira juga, Ya Allah. yang mana diangkat naik pertama kali terlibat dengan FFM, dicalonkan. Calon-calon terus pula, menang buat balik trofi. Ya Allah. Tak sangka lah Yana, rezeki lah. Memang tak sangka Fifi. Bersyukur. Alhamdulillah. Thank you so much. Yeah. Tapi kan, kalau boleh ceritakan juga kan kepada semua penonton yang sedang menonton sekarang ni kan, Fifi sebenarnya tercalon dengan beberapa lagi pelakon hebat yang lain. Ada Mira Filzah, ada Mimi Lana. Lagi? Yang lagi dua tu Fifi tak sure sebab Fifi nervous sangat time tu. There was a Chinese lady, lagi satu Kak. Tak apa. Okey, jadi ada beberapa lagi orang kata pelakon-pelakon hebat yang lain. Hebat. Dan di situ Fifi Azmi yang menonjol dan merangkul anugerah tersebut. Bagi Fifi sendiri, difahamkan baru beberapa tahun dalam industri seni. 2 tahun dah dapat menang anugerah pelakon harapan. Macam mana Fifi melihat ini sebagai orang kata titik permulaan sebenarnya untuk Fifi kembangkan lagi kerjaya dalam bidang lakonan? Ya, yang ni Fifi memang tak sangka lah orang kata. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan jauh perjalanan, banyak lagi benda yang Fifi, we have to learn, in this industry is never enough tau. So, masa percalonan 5 orang tu memang semuanya hebat, semuanya experience, semuanya very, very talented. So, masa diorang sebut nama Fifi tu memang Fifi tak tak sangka langsung lah, for all the hard works. But I really want to thank to my director lah, Adrian Teh yang, trust Fifi, believe in Fifi, yang Fifi boleh buat, sehabis baik dalam filem Wira tu. Alhamdulillah, kalau syukur. kita tengok kan Fifi Azmi sangat sweet, soft spoken. Kalau kita tengok Zain dalam filem Wira tu, dia macam, yo abang-abang kan. Ya, abang-abang. Tapi kan, Fifi, kalau boleh kongsikan juga sepanjang sesi penggambaran filem Wira dan Fifi sendiri berkorban potong rambut dan sebagainya. Macam mana itu sebenarnya orang kata pengalaman manis juga kalau nak diikutkan? Betul. Ikutkan kan Yana, cabaran yang paling Fifi tak boleh lupa obviously potong rambut lah, because rambut tu memang aset kan. Dari dulu Fifi tak pernah rambut pendek. Memang tak pernah langsung. Bila time filem Wira tu, Fifi perlu potong rambut pendek. I feel like, ya Allah, seriously, kalau potong pendek macam ni je tak apa. Tapi kita kena, siap ada shave kat tepi semua kan. But actually, it's actually changing my character tu, dia menolong Fifi to be Zain. Ya, serius sangat menolong. Mula-mula macam mana aku nak buat ni, macam tak selesa, tak uncomfortable kan, but it's actually helped me out lah. Banyak lagi cabaran, banyak lagi dugaan, but overall alhamdulillah lah I managed to do it lah. Thank you for all the team yang yang training Fifi, choreo Fifi, fighting choreo tu betul-betul bagi Fifi fokus 101%. Betul. Dan dari segi koreo pula oleh Yayan Ruhian yang orang kata memang martial artist yang sangat-sangat terkenal. International film pun banyak yang beliau turut terlibat sama. Macam mana pengalaman itu untuk Fifi? Pengalaman Fifi, Kang Yayan and the team, the Indonesian team tu ajar Fifi. Memang dorang 101 fokus on Fifi that time. Fifi ingat lagi sebab kalau nak dijadikan cerita, sebenarnya yang lain dah training almost for 2 months. Fifi lambat masuk, Fifi lambat masuk. I only have like 3 weeks je untuk training. Lepas tu terus filem tu syuting kan. So diorang memang berpengalaman, teknik yang diorang ajar tu senang kita nak faham. Diorang bukan sekadar ajar Fifi macam mana nak tumbuk ke apa ataupun koreo tu sendiri. Diorang ajar Fifi untuk react. React before punching and everything. Expression face, body kita, movement. So memang sangat membantu. Thank you so much Kang Yayan kalau tengok. Wow, hebatlah Fifi. Dan Fifi selepas ini apa lagi sedang menjalani filem baru ataupun bagaimana perancangan untuk Fifi sebelum kita wrap hari ini? Okey, filem insya-Allah ada rezeki tu next year lah kan. Kita tak boleh nak cakap lagi macam mana sebab kita pun tak start lagi apa-apa. But sekarang ni Fifi ada projek barulah, is action drama lah, action drama. So tapi dah nak habis dah insya-Allah. Bulan middle of December habis dah. Oh,
Alright. Teringin juga nanti nak berganding lagi lagi sekali. Yana dah macam ni. Gitu-gitu. Okey, apapun tahniah kepada Fifi Azmi. Semoga boleh melangkah lebih jauh lagi, melebarkan sayap lagi dan semoga banyak lagi kejayaan yang dikecapi oleh Fifi. So much Yana, thank you. Amin. Baik, terima kasih juga kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Banyak pengisian, banyak perkongsian yang telah kami ceritakan bersama dengan anda. Esok kami akan kembali dengan topiknya cabaran industri fashion muslimah musim pandemik. Jadi pastikan anda tak terlepas semua janji kita pukul 12 tengah hari esok. Untuk hari ini, saya Fifi dan juga Fiza undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye Mama. Ciao. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia